Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton khususnya warga pendidik di Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami dalam sesi Wacana Ilmu dengan topik pada kali ini iaitu pelaksanaan pendidikan kesihatan, reproduktif dan sosial atau lebih dikenali sebagai PIRS melalui kurikulum pendidikan kesihatan. Dan banyak masyarakat ada bertanya-tanya tentang adakah pendidikan seks dan ataupun pendidikan seksualiti ini dilaksanakan di sekolah? Apakah yang diajar dalam pendidikan seks di sekolah? Dan juga ada pihak yang meminta agar pendidikan seks ini diajar di sekolah. Jadi untuk menjawab semua persoalan itu tadi, sama-sama kita saksikan klip video ini. Baiklah penonton sekalian, jika tadi klip video telah memberikan gambaran PIRS secara ringkas, kita teruskan sesi wacana ilmu ini yang akan menjelaskan lagi pelaksanaan PIRS di sekolah. Dan bersama-sama saya dalam sesi ini beberapa orang panel pakar, antaranya yang berusaha Encik Muhammad Salim bin Taufik Rashidi, Timbalan Pengarah Sektor Kesenian dan Kesihatan, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, yang akan membincangkan tentang topik kita pada hari ini. Assalamualaikum Encik Salim. Dan untuk tidak melengahkan masa lagi, saya menjemput Encik Muhammad Salim untuk memberikan overview kurikulum pendidikan kesihatan dan objektif pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial atau PIRS. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Saudara Zaiful. Kesihatan adalah harta yang paling bernilai dalam kehidupan manusia. Kesihatan lebih berharga daripada apa sekalipun dan semua orang berusaha untuk mencapai kesihatan yang optimum. Bermula dengan cara pemakanan, pergerakan fizikal, pola tidur, istirahat dan sebagainya. Memang benar, ada kalanya kita tidak dapat mengelak daripada penyakit, baik penyakit berjangkit maupun penyakit tidak berjangkit. Sama ada kita dalam keadaan sedar atau tanpa sedar. Tetapi selagi kita mampu mencegah, maka kita perlu berusaha mengekalkan tahap kesihatan yang baik. Ya? Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Malaysia amat prihatin dengan taraf kesihatan murid di sekolah dan bahagian pembangunan kurikulum atau ringkasnya BPK sebagai bahagian ataupun lead agency yang menggubal kurikulum persekolahan sentiasa dinamik dalam membangunkan kurikulum yang memenuhi aspirasi pendidikan negara. Pendidikan kesihatan ialah disiplin ilmu untuk meningkatkan literasi kesihatan murid yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai, ya, selaras kesihatan murid. Literasi kesihatan merupakan salah satu aset abad ke-21 iaitu kemahiran memperoleh, menginterpretasi dan memahami maklumat mengenai kesihatan serta perkhidmatan kesihatan sebagai amalan gaya hidup sihat untuk meningkatkan kualiti hidup. Murid perlu dilengkapkan dengan literasi kesihatan supaya berkemahiran menangani risiko, menjaga keselamatan diri, mempunyai sikap dan nilai yang positif serta mengamalkan cara hidup yang sihat. Justru itu, pendidikan kesihatan digubal seiring dengan transformasi pendidikan negara yang berhasrat membentuk generasi yang sihat, berdaya saing dan tekal menghadapi cabaran global masa kini seperti memerangi pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk negara kita.
Pendidikan kesihatan yang komprehensif dan kohesif berupaya melahirkan murid yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Kurikulum ini juga dibina sejajar dengan piawaian antarabangsa yang memberi penekanan kepada kemahiran berfikir secara kreatif, penyelesaian masalah dan inovasi. Skop kurikulum pendidikan kesihatan sedia ada terdiri daripada 3 komponen iaitu pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun PEERS, pemakanan dan pertolongan cemas yang digubal berdasarkan kepada tahap penguasaan kognitif murid serta mengambil kira kesesuaian kumpulan usia murid. Dalam menggubal kurikulum pendidikan kesihatan, model spiral digunakan iaitu kita bermula dengan konten yang lebih mudah dan beralih kepada konten yang lebih kompleks dan meluas selaras dengan peningkatan usia murid. Peningkatan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial PEERS adalah satu proses sepanjang hayat untuk memperoleh pengetahuan dan membentuk sikap serta nilai kepercayaan terhadap identiti, perhubungan dan keintiman sesama insan. PEERS bukan hanya terbatas kepada isu seksual semata-mata. PEERS dilihat dalam skop yang lebih luas mencakupi perspektif biologikal, sosio-budaya, psikologikal dan kerohanian ke arah peningkatan kesihatan seksual serta amalan tingkah laku yang sihat dalam kehidupan harian. PEERS diajar dalam kurikulum pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan ataupun ringkasnya PJPK di semua sekolah rendah dan sekolah menengah di Malaysia. Elemen seksualiti yang terkandung di dalam kurikulum pendidikan kesihatan telah mula diajar di sekolah menengah pada tahun 1989 dan di sekolah rendah pula bermula pada tahun 1984. Ya, mungkin ada yang tertanya, mungkin ada yang muskil, mengapa bermula dengan sekolah menengah dahulu dalam soal pendidikan yang menyentuh aspek seksualiti? Dalam hal ini sebenarnya tuan-tuan dan puan, ini disebabkan kurikulum pendidikan kesihatan yang merangkumi elemen seksualiti ini digubal berdasarkan kepada tahap penguasaan kognitif murid dan mengambil kira kesesuaian kumpulan usia murid seperti mana yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Objektif PEERS pula adalah untuk membantu murid, pertama, membentuk pandangan yang positif tentang kesihatan reproduktif dan sosial untuk diri, keluarga serta masyarakat. Selain itu, PEERS juga menyediakan maklumat yang perlu diketahui supaya murid mengambil kira atau mengambil berat tentang kesihatan seksual dan keluarga serta sebagai institusi asas manusia serta menyumbang kepada pemeliharaan integriti institusi kekeluargaan secara berterusan dan berkekalan. PEERS juga membolehkan murid memperoleh kemahiran membuat keputusan secara bijak dan bertanggungjawab tentang kesihatan serta tingkah laku seksual pada masa kini dan masa hadapan. PEERS pula perlu dilaksanakan secara berkesan sebagaimana yang terkandung di dalam kurikulum persekolahan. Hal ini dapat meningkatkan tahap kesedaran masyarakat, seterusnya mencegah isu sosial yang sering berlaku dalam kehidupan harian seperti kes penganiayaan seksual, penyalahgunaan bahan dan sebagainya. Semua ini adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Justru itu, pengembangan usaha dan kerjasama berterusan daripada semua pihak, terutama golongan ibu bapa dalam mendidik anak dengan maklumat serta pengetahuan pendidikan kesihatan, reproduktif dan sosial yang sempurna amat diperlukan untuk meningkatkan kesedaran dan literasi kesihatan dalam kalangan masyarakat. Baiklah para penonton sekalian, kalau tadi kita telah mendengar penerangan daripada Encik Salim, Timbalan Pengarah Sektor Kesenian dan Kesihatan Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kini saya mempersilakan Cik Tan Hui Ning, Ketua Penolong Pengarah Unit Pendidikan Kesihatan Bahagian Pembangunan Kurikulum, untuk menerangkan secara lebih mendalam tentang PEERS yang dilaksanakan melalui kurikulum pendidikan kesihatan di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia secara keseluruhannya. Dipersilakan. Terima kasih Cik Zaiful. Salam sejahtera. Syukur kita berjumpa lagi dalam sesi wacana ilmu pada hari ini. Pendidikan seks merupakan istilah yang tidak asing lagi dan kerap dibahaskan sama ada di dalam atau di luar negara. Bercakap tentang pendidikan seks, sistem pendidikan negara kita telah memasukkan
elemen seksualiti yang dipelajari secara khusus melalui kurikulum pendidikan kesihatan bermula pada tahun 1989 di sekolah menengah dan pada tahun 1994 pula di sekolah rendah. Elemen seksualiti diajar khususnya melalui pendidikan kesihatan dan secara merentas kurikulum pelbagai mata pelajaran lain seperti biologi, sains, bahasa, pendidikan Islam juga pendidikan moral. Perkara ini mungkin tidak disedari ramai kerana jika kita teliti, istilah pendidikan seksualiti tidak digunakan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di sekolah kerana ia menimbulkan pelbagai konotasi dalam kalangan masyarakat kita. Dari tahun 1989 hingga tahun 2002, istilah yang digunakan untuk pendidikan seks adalah pendidikan kesihatan keluarga. Ini diikuti dengan pendidikan seksualiti, iaitu istilah yang diguna bermula tahun 2003 hingga 2005. Susulan daripada kelulusan Jemaah Menteri pada tahun 2006, maka istilah pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial digunakan untuk menggantikan nama pendidikan kesihatan keluarga dan pendidikan seksualiti yang digunakan sebelum ini. Kita melihat tempoh minimum bagi pengajaran dan pembelajaran kurikulum pendidikan kesihatan adalah sebanyak 16 jam setahun untuk sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Kurikulum pendidikan kesihatan terdiri daripada 75% elemen PIRS iaitu pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, 15% untuk pemakanan dan pertolongan cemas adalah sebanyak 10%. Ini bermaksud sekurang-kurangnya 12 jam setahun diperuntukkan untuk pelaksanaan PIRS melalui pendidikan kesihatan di sekolah. Pun begitu juga, mungkin ada yang tertanya-tanya, 12 jam ini adakah cukup? Yang paling penting sebenarnya adalah take home message itu sendiri. Sekiranya dilaksanakan dengan berkesan, maka 12 jam setahun itu sebenarnya mencukupi. Ditambah pula dengan program-program sokongan yang lain. PIRS bukan hanya terbatas kepada isu seksual atau hubungan seks semata-mata. Apa yang terangkum dalam istilah pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial itu sendiri sebenarnya meliputi perkara yang mencakupi dari hujung rambut kita sehingga ke hujung kaki. Ini termasuklah perawakan dan tutur kata seseorang dalam situasi tertentu. PIRS yang komprehensif dilaksanakan secara kohesif berdasarkan kepada tahap perkembangan kognitif serta kesesuaian peringkat umur kumpulan murid. Dokumen yang memuatkan topik-topik PIRS dalam kurikulum pendidikan kesihatan yang telah digubar dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui 3 kaedah pelaksanaan kurikulum, iaitu pendekatan fidelity, adaptasi bersama atau mutual adaptation serta elemen kurikulum. Sebagai contoh, pada peringkat pelaksanaan kurikulum secara fidelity, guru-guru akan merujuk dokumen standard kurikulum dan pentaksiran ataupun DSKP yang digubar di peringkat kementerian. Apabila DSKP digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran sebenar di dalam kelas, maka berlaku satu mutual adaptation ataupun adaptasi bersama, di mana guru perlu menyesuaikan apa yang diajar dengan kumpulan sasaran, iaitu klien ataupun murid di sekolah. Apabila DSKP digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran sebenar di dalam kelas, sebenarnya guru melaksanakan proses adaptasi dalam penyampaian sesuatu kandungan topik. Semasa tempoh awal Perintah Kawalan Pergerakan PKP berjalan, kita semua berada di rumah. Sekolah pun tak buka. Murid belajar dan guru mengajar secara atas talian ataupun pelbagai cara lain digunakan untuk membolehkan proses pembelajaran dijalankan. Ini sebenarnya adalah contoh pendekatan enactment curriculum di mana terdapat satu persetujuan antara klien iaitu murid dengan pelaksana iaitu guru. Selain daripada itu juga, pelbagai program sokongan juga turut membantu di dalam melaksanakan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun PIRS yang dijalankan di sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa cakna dengan perkembangan terkini dalam isu kesihatan reproduktif dan sosial serta mengambil langkah meningkatkan taraf kesihatan murid dan kesedaran murid terhadap PIRS dalam kurikulum pendidikan kesihatan.
Pendidikan kesihatan adalah bersifat life skills based education. Sukatan PIES disemak dari semasa ke semasa, termasuk penjajaran PIES selaras dengan pelbagai garis panduan antarabangsa, termasuk International Technical Guidance on Sexuality Education yang dikeluarkan oleh pihak UNESCO pada tahun 2018, yang antara lain menyarankan bahawa pendidikan seksualiti komprehensif adalah proses pendidikan berasaskan kurikulum. Penekanan kepada kemahiran kecekapan psikososial dalam kurikulum pendidikan kesihatan adalah untuk melengkapkan murid agar dapat membuat keputusan yang tepat, iaitu informed decision making, bijak serta bertanggungjawab dalam menangani situasi berisiko. Ini bermaksud PIES tidak hanya berfokus kepada pendekatan abstinen tetapi dilaksanakan secara komprehensif untuk meningkatkan literasi kesihatan termasuk kesihatan reproduktif dan sosial. Kita biasa mendengar ungkapan one size fits all. Namun, kita juga menyedari bahawa one size fits all ada kalanya tidak sesuai dalam melaksanakan sesuatu program atau aktiviti untuk menyokong keberkesanan PIES dalam masyarakat kita yang kaya dengan pelbagai budaya dan adat resam. Ini adalah kerana sesuatu program yang dibangunkan untuk sesebuah tempat ataupun lokaliti mungkin tidak sesuai dijalankan di tempat yang berbeza. Mungkin disebabkan latar belakang budaya, masyarakat atau hal lain yang perlu diteliti sebelum program atau aktiviti itu boleh dijalankan. Saya bagi contoh, disebabkan tajuk sesuatu program kadang-kadang, masyarakat begitu sensitif dengan tajuk itu. Belum lagi melihat kepada kandungan program itu dijalankan. Maka disebabkan tajuk itu sendiri tidak bersesuaian dengan dalam konteks ataupun dalam konteks kawasan yang nak dilancarkan program ini, tajuk itu perlu diubah suai. Pelaksanaan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial atau PIES menuntut komitmen daripada pemegang taruh atau stakeholders pelbagai lapisan masyarakat. Kita biasa mendengar pendekatan secara whole of government, tetapi untuk merealisasikan agenda PIES ini turut memperlihatkan betapa pentingnya pendekatan secara whole of society dalam memperkasakan literasi kesihatan. Ini sejajar dengan laungan United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development yang menggariskan 17 matlamat utama yang perlu dicapai menjelang tahun 2030, termasuk mencapai kesihatan yang baik dan kesejahteraan. Penggubalan sukatan PIES menggabungkan kepakaran dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, perubatan, perundangan, keagamaan, kekeluargaan, kebajikan dan kemasyarakatan dalam konteks pendekatan secara whole of society. Konsultasi penambahbaikan sukatan PIES ini juga turut melibatkan pelbagai organisasi kerajaan dan bukan kerajaan. Bersama-sama kita menggemblengkan tenaga dan usaha secara whole of government dan whole of society untuk merealisasikan hasrat murni pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial atau PIES melalui pelaksanaan kurikulum pendidikan kesihatan. Malaysia prihatin. Baiklah para penonton sekalian, dalam usaha untuk terus mendepani cabaran dalam bidang pendidikan, terutama sekali guru-guru di luar sana, khususnya dalam kurikulum pendidikan kesihatan ini, mari sama-sama kita meninjau pelaksanaan PIES di sekolah rendah bersama-sama dengan Puan Suzilianti binti Madun, penolong kanan hal ehwal murid di SK Bukit Jelutong, Shah Alam, Selangor. Terima kasih Encik Zaiful. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial PIES sekolah rendah merupakan kesinambungan pelaksanaan elemen PIES dalam pembelajaran bersepadu di peringkat prasekolah lagi. Seawal usia 5 tahun, kanak-kanak telah didedahkan dengan pengetahuan mengenai perbezaan fizikal lelaki dan perempuan. Kanak-kanak juga telah diajar betapa pentingnya menjaga anggota tubuh badan dari aspek kebersihan, kesihatan dan keselamatan. Ini amat bersesuaian dan bertepatan dengan keadaan semasa di mana seluruh dunia termasuk negara kita turut dilanda pandemik COVID-19.
topik kuman dan kepentingan mencuci tangan dengan sabun telah diajar semasa murid berada di tahun 1 lagi. Jadi, aspek kebersihan, kesihatan dan keselamatan menjadi amalan harian. Di peringkat sekolah rendah, sejumlah 30 minit seminggu telah diperuntukkan untuk mengajar pendidikan kesihatan bagi tahap 1 dan tahap 2. Pada waktu inilah mata pelajaran pendidikan kesihatan dijadikan medium oleh guru-guru untuk menyampaikan maklumat dan juga bahan yang betul dan tepat berkenaan dengan peers dan bukannya mengajar pendidikan seks seperti yang sering digembar-gemburkan. Contoh kemahiran berkata tidak kepada sentuhan tidak selesa dan tidak selamat ialah salah satu komponen kemahiran kecekapan psikososial yang diberi penekanan serius sejak peringkat sekolah. Sejak peringkat prasekolah lagi supaya kanak-kanak dapat mengaplikasikan kemahiran tersebut, iaitu kemahiran berkata tidak apabila mereka mengalami situasi yang boleh mengancam keselamatan diri kanak-kanak dalam kehidupan seharian. Seterusnya, kemahiran berkata tidak ini diperkukuhkan lagi apabila kanak-kanak memasuki alam sekolah rendah. Saya juga merupakan guru yang mengajar pendidikan kesihatan. Pengalaman saya sebagai guru yang pernah mengajar tahap 1 dan sekarang ini mengajar tahap 2 ingin berkongsi kepada semua betapa pentingnya murid-murid sekolah rendah perlu dilengkapi dengan ilmu pengetahuan berkaitan peers, kemahiran kecekapan psikososial, pememukan nilai dan nilai positif dalam mengharungi cabaran hari ini. Sebenarnya peers bukan hanya tentang kemahiran berkata tidak, bukan kemahiran berkata tidak kepada sentuhan tidak selesa dan sentuhan tidak selamat, tetapi ia juga membantu murid-murid mengambil tindakan yang betul apabila ataupun sekiranya dia dibuli atau diajak melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh mendorong kepada penyalahgunaan bahan seperti merokok, mengambil minuman alkohol, inhalan dan akhirnya terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Jadi, kemahiran berkata tidak kepada pengambilan rokok, alkohol dan dadah itu amat penting diberikan kepada murid supaya di kemudian hari mereka dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Murid-murid yang berada di tahap 2 sekolah rendah terdiri daripada murid tahun 4, 5 dan 6. Dalam kalangan mereka sudah tentu ada yang telah masuki akhir balik seawal usia 10 tahun lagi. Justeru, topik akhir balik yang diajar di tahun 4 membantu mereka untuk mengenali alam awal kedewasaan dan mengharungi perubahan yang dialami ketika akhir balik. Di sini, ibu bapa turut memainkan peranan penting dalam membantu anak-anak di awal perubahan fasa ini, terutamanya dari segi pengurusan diri semasa akhir balik. Bukan itu saja, pengurusan mental dan emosi murid juga. Sebab tu akhir balik ini dia perlu bersedia menerima dan menghargai perubahan fizikal yang berlaku setelah akhir balik. Topik akhir balik yang diajar ini semasa di tahun 4 mempunyai kaitan juga dengan topik yang diajar di tahun 5. Salah satunya ialah topik tentang sistem reproduktif lelaki dan perempuan serta kaitannya dengan asas kejadian manusia. Pendekatan dan pedagogi yang digunakan oleh guru dalam menyalurkan maklumat berkaitan dengan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial adalah secara formal dan bukannya dijadikan sebagai bahan gurauan bersifat lucah semasa berada di dalam ataupun di luar bilik darjah. Contohnya, penggunaan istilah yang betul untuk organ reproduktif lelaki dan perempuan, iaitu murid menyebut tentang organ reproduktif lelaki iaitu testis, zakar dan skrotum. Organ sistem reproduktif perempuan pula ialah faraj, ovari dan uterus. Selain itu juga, peranan ahli keluarga dan kepentingan institusi kekeluargaan tidak dilupakan. Perhubungan kekeluargaan yang sihat dan selamat dalam mengelakkan diri murid-murid daripada terjebak dengan isu sosial dalam keluarga seperti sumbang mahram, penganiayaan seksual dan yang terkini yang sering tular di media sosial ialah pengantunan kanak-kanak atau child grooming. Pengantunan kanak-kanak merupakan penderaan seksual kanak-kanak yang boleh mengancam keselamatan dan meninggalkan kesan yang mendalam terhadap mangsa. Perkara ini juga diperuntukkan dalam Undang-Undang Malaysia Akta 792, Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017.
Susulan daripada Akta 792 yang telah diwartakan, maka dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah semakan 2017 bagi pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, komponen pendidikan kesihatan tahun 4, topik berkaitan pengantunan kanak-kanak telah diperincikan. Contohnya situasi pengantunan kanak-kanak dan kemahiran mengaplikasikan cara mengelak dari pengantunan kanak-kanak diajar kepada murid-murid. Terima kasih diucapkan kepada Puan Suzilianti dari SK Bukit Jelutong Shah Alam dengan perkongsian yang amat bermakna itu tadi. Jika tadi kita berada di sekolah rendah, kini kita beralih pula ke sekolah menengah untuk bersama-sama dengan Cik Loh Sheikh Lee, penolong kanan hal ehwal murid di SMK USJ 8, Subang Jaya, Selangor. Sama-sama kita saksikan. Terima kasih Encik Saiful. Salam sejahtera. Pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial atau juga dikenali sebagai PIRS telah mula diajar sejak prasekolah sehingga ke peringkat sekolah menengah iaitu tingkatan 5. Jika PIRS di peringkat prasekolah memberi fokus kepada perkara seperti kepentingan menjaga kebersihan diri, kepentingan menjaga anggota tubuh lelaki dan perempuan, serta kemahiran berkata tidak kepada sentuhan tidak selesa dan sentuhan tidak selamat, maka pendidikan berkaitan dengan elemen seksualiti ini diteruskan melalui pelaksanaan PIRS dalam kurikulum pendidikan kesihatan di sekolah menengah. Kita telah melihat beberapa contoh PIRS yang diajar pada peringkat sekolah rendah seperti kemahiran dan kepentingan memelihara kehormatan diri, akil balik dan pengantunan kanak-kanak atau child grooming. PIRS yang dipelajari semasa berada di sekolah rendah adalah sebagai persediaan kepada murid untuk mempelajari topik-topik seterusnya dalam konteks pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial yang diajar melalui kurikulum pendidikan kesihatan apabila murid melangkah masuk ke alam sekolah menengah yang lebih mencabar. Antara topik yang dibelajar oleh murid adalah seperti pengurusan kemarahan, kehamilan remaja, jangkitan penyakit seksual, sumbang maram dan amang seksual ataupun sexual assault. Pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial dilaksanakan secara komprehensif melalui kurikulum pendidikan kesihatan. Ini bermaksud kurikulum PIRS yang dilaksanakan di sekolah mengambil kira kedalaman dan keluasan sesuatu topik itu serta melihat juga pada peringkat mana ia sesuai diajar kepada murid. Kumpulan umur murid merupakan salah satu faktor yang perlu diberi perhatian agar bersesuaian dengan tahap perkembangan kognitif murid apabila mengajar PIRS. Dalam dunia serba canggih ini, tidak kira sama ada teknologi perkakasan maupun perisian, murid sering terdedah kepada pelbagai cabaran yang memerlukan mereka menguasai kemahiran kecekapan psikososial. Saya amat bersetuju dengan apa yang telah dijelaskan oleh Puan Suzilianti di mana kita memang tidak dapat mengejar pecutan dunia teknologi maklumat yang serba moden dan canggih yang semakin hari semakin pantas. Kepesatan teknologi maklumat yang dinikmati dunia ketika ini meskipun membawa banyak kelebihan dalam kehidupan harian, ada kalanya turut mengheret keburukan tertentu sekiranya tidak diguna secara bijak. Penggunaan telefon pintar dan media elektronik seperti komputer merupakan sebahagian daripada keperluan hidup pada masa ini. Murid menggunakan peralatan multimedia untuk berkomunikasi dengan rakan sebaya atau berhubung dengan dunia luar.
secara tidak langsung, mereka berisiko menjadi mangsa buli cyber. Mereka kemungkinannya diancam, dimalukan atau diugut dengan pelbagai perkara, termasuklah gangguan seksual dan juga ugutan bunuh melalui internet atau medium elektronik lain seperti message teks, SMS, chatting, email dan sebagainya. Buli cyber adalah antara masalah yang kian menjadi-jadi sejak kebelakangan ini. Terdapat juga kes di mana murid terpedaya dengan pemangsa yang menyamar dengan pelbagai nama samaran dan tidak menggunakan identiti sebenar. Pemangsa akan menggunakan kaedah sexting dan bertindak menghantar gambar, mesej atau video berunsurkan seksual serta bersifat lucah. Keadaan boleh menjadi lebih memudaratkan apabila murid diperdaya untuk memuat naik gambar atau video yang memaparkan diri sendiri dalam keadaan yang tidak senonoh dan kemudiannya ditularkan oleh pemangsa. Oleh itu, PIAS mendidik murid tentang keselamatan dan etika melayari internet. Murid juga diajar cara mencegah buli cyber seperti tidak berkongsi butiran peribadi di internet atau sebarang laman sosial dengan sewenang-wenangnya. Sekiranya berlaku sebarang perkara yang mencurigakan, maka murid perlu segera melaporkan buli cyber kepada pihak yang berkenaan. Justeru itu, topik buli cyber yang diajar melalui pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial atau PIAS supaya murid mempunyai kemahiran mengelak diri daripada menjadi mangsa buli cyber dan seterusnya menggunakan teknologi maklumat secara bijak untuk membawa kebaikan kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sejak kebelakangan ini juga, isu jenayah seksual terhadap kanak-kanak termasuk kes penderaan, penganiayaan dan keganasan seksual semakin meningkat. Jenayah seksual yang berlaku menjelaskan begitu pentingnya topik berkaitan amal seksual diajar kepada murid. Undang-Undang Malaysia Akta 792, Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 memperincikan kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan amal seksual, iaitu amal seksual fizikal atas kanak-kanak dan amal seksual bukan fizikal atas kanak-kanak. Contoh tingkah laku amal seksual fizikal atas kanak-kanak adalah pemangsa menyentuh mana-mana bahagian badan atau melakukan kontak fizikal dengan mangsa. Contoh amal seksual bukan fizikal pula atas kanak-kanak adalah situasi di mana pemangsa melakukan aktiviti bersifat seksual di hadapan mangsa. Penderaan seksual terhadap kanak-kanak merupakan satu bentuk keganasan yang boleh mengancam keselamatan dan hak asasi seorang kanak-kanak. Hal ini meninggalkan kesan yang amat mendalam kepada kanak-kanak kerana kanak-kanak yang menjadi mangsa jenayah seksual akan mengalami kecederaan fizikal seperti sakit atau terdapat luka pada anggota seksual seperti faraj dan dubur, selain mengalami trauma emosi dan seksual seperti kemurungan, ketakutan dan kekeliruan. Kecederaan psikologikal dan emosional boleh berlaku bagi jangka pendek dan jangka panjang. Topik amal seksual diajar ketika murid berada di tingkatan 5 turut merangkumi contoh tingkah laku amal seksual iaitu rogol berkanun atau statutory rape. Rogol berkanun adalah hubungan seks seorang lelaki dengan gadis berumur 16 tahun dan ke bawah, sama ada dengan kerelaan ataupun tanpa kerelaan gadis yang berkenaan. Mungkin ada yang muskil dan tertanya-tanya mengapa topik rogol berkanun perlu diajar dalam PIAS. Sebenarnya, ramai terutamanya orang muda tidak mengetahui bahawa
melakukan hubungan seks dengan gadis berumur 16 tahun dan ke bawah merupakan satu kesalahan. Dan perkara ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Malaysia Akta 792, Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang digubal untuk melindungi kanak-kanak yang terlibat dalam kes jenayah seksual. Kesalahan rogol berkanun boleh membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebatan jika disabit kesalahan. Gejala sosial dan salah laku seksual mengakibatkan pelbagai masalah baik pada peringkat keluarga, masyarakat maupun negara. Oleh itu, kita semua perlu berganding tenaga dalam membenteras gejala sosial ini. Pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun PIRS yang dilaksanakan melalui kurikulum pendidikan kesihatan amat penting diajar secara berkesan. Bukan sekadar untuk memberi pengetahuan, tetapi membolehkan murid mengaplikasikan kemahiran kecekapan psikososial dalam menangani isu penafian hak kesihatan reproduktif dan seksual yang mengancam keselamatan dan hak asasi seorang kanak-kanak. Ini adalah kerana semua kanak-kanak mempunyai hak untuk hidup sihat dari segi fizikal, mental dan sosial, bebas daripada penyiksaan dan kekejaman serta menjalin kehidupan seksual yang selamat. Guru mendidik dan memberi kesedaran kepada murid dalam usaha membentuk generasi muda yang berpengetahuan, berkemahiran, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan dapat membuat keputusan yang tepat serta bijak. Kerjasama berterusan daripada semua pihak dalam mendidik generasi muda kita dengan maklumat serta pengetahuan PIRS yang sempurna amat penting untuk memperkukuhkan institusi kekeluargaan dan seterusnya mewujudkan masyarakat Malaysia yang sihat sejahtera serta bebas daripada gejala sosial. Baiklah para penonton sekalian, terima kasih diucapkan kepada Cik Loh Sheikh Lee dari USJ 8, Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 8, Subang Jaya atas perkongsian sebentar tadi. Hadirin sekalian, kita telah sama-sama melihat dan mendengar secara ringkas dan padat topik-topik yang diajar dalam PIRS di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah. Dan untuk makluman semua, kerjasama antara kementerian amat penting dan bermakna buat Kementerian Pendidikan Malaysia kerana melalui program-program yang menyokong kepada pelaksanaan PIRS dapat menyumbang kepada percambahan minda masyarakat untuk lebih memahami betapa pentingnya pelaksanaan PIRS secara berkesan melalui apa yang telah dijelaskan oleh Cik Tan Hui Ning tadi mengenai pendekatan secara whole of society dalam memperkasakan PIRS. Kini, mari kita dengar apa kata panel-panel pakar tentang topik kita pada hari ini. Untuk itu, saya ingin mempersilakan Yang Berusaha Dr. Saidatul Nurbaya binti Buang, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, Kementerian Kesihatan Malaysia yang akan memberikan penerangan tentang pelbagai program kesihatan anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia yang dijalankan di sekolah secara kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menyokong kurikulum PIRS dan pendidikan kesihatan secara umumnya. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Kementerian Pendidikan kerana menjemput wakil daripada Kementerian Kesihatan untuk berkongsi mengenai program-program yang telah kami jalankan di sekolah. Program-program ini biasanya kita jalan dalam 3 bentuk. Yang pertama, di mana Kementerian Kesihatan sendiri pergi melaksanakan program. Yang kedua, di mana Kementerian Kesihatan memberi bantuan teknikal. Dan yang ketiganya, satu usaha di mana kedua-dua kementerian bekerjasama. Untuk pengetahuan umumnya, kerjasama antara Kementerian Kesihatan dengan Kementerian Pendidikan ini telah lama berlaku sejak 1967 lagi. Dan sehingga kini program-program ini kita bincangkan bersama di peringkat Kementerian Kesihatan, dibincangkan bersama di peringkat Kementerian Pendidikan melalui jawatan kuasa 3K peringkat kebangsaan.
di mana jawatankuasa ini kebiasaannya meluluskan dasar-dasar mengenai program-program kesihatan yang hendak dijalankan di sekolah. Ya. Dan saya sebagai ahli panel dalam membangunkan kurikulum pendidikan kesihatan juga merasakan ia adalah satu advantage, ya, kerana di sini saya dapat menggabungkan, ya, keperluan di dalam kurikulum PIRS ni tadi dengan bagaimana untuk melaksanakan program. Contohnya, ya, apabila kita melihat PIRS ni tadi, dia memerlukan satu tempoh masa, ya, yang agak pendek di sekolah, dan kita tahu guru mungkin tidak sempat nak mengajar keseluruhan mata pelajaran. Oleh itu di sini Kementerian Kesihatan membangunkan, contohnya membangunkan bahan-bahan pendidikan kesihatan, kita membuat kempen di dalam sekolah bagi membantu murid memahami apa itu PIRS. Ya? Dan contohnya, ya, Kementerian Kesihatan sejak beberapa tahun yang lalu kami menghasilkan, ya, siri bahan pendidikan kesihatan yang dinamakan Geng Doktor Muda. Ya. Siri kesihatan ini adalah kita melihat daripada kurikulum ini tadi dan kita menterjemahkan kurikulum ini tadi dalam bentuk yang mudah. Contohnya, ya, kita ada buku Awak Suka Saya Tak. Ya. Buku ini menceritakan tentang bagaimana, ya, seorang membuat kawan baru. Kemudian kita ada contohnya isu tentang kesihatan fizikal, bau badan. Kita ajar murid macam mana nak membersihkan bau badan dia. Ya, dan berbagai-bagai buku lagi lah yang kita ada. Dan buku ini sebenarnya boleh didapati di Kementerian Kesihatan, ya, melalui menghubungi pasukan kesihatan sekolah ataupun sektor kesihatan sekolah di bahagian pembangunan kesihatan keluarga. Itu dari segi bahan pendidikan kesihatan, ya. Dari segi pendidikan kesihatan, Kementerian Kesihatan kami menghantar ataupun kita memiliki pasukan kesihatan sekolah. Pasukan kesihatan sekolah ini pergi ke semua sekolah Kementerian Kesihatan, sekolah rendah dan menengah, di mana kita memberikan perkhidmatan seperti pendidikan kesihatan, pemeriksaan kesihatan kepada murid secara terus, kita juga memberi imunisasi dan juga membuat rujukan serta rawatan kesihatan. So, dalam konteks PIRS ini yang rapatnya lebih kepada pendidikan kesihatan, di mana setiap murid, ya, kita memperuntukkan 20 minit, ya, masa untuk pendidikan kesihatan. Dan pendidikan kesihatan yang dimaksudkan oleh Kementerian Kesihatan ini pula, ianya adalah pelbagai, bergantung kepada usia kanak-kanak itu. Mungkin pada tahun 1, kanak-kanak ini tidak faham isu PIRS yang susah. Kita mengajar mereka tentang menjaga kebersihan diri. Apabila mereka telah berada di tingkatan 1 tahun 6, kita mula berfokus kepada isu-isu seksualiti seperti puberty, bagaimana menjaga haid, percintaan dan sebagainya. So itu kita telah ada satu modul yang mana kita menyerahkan modul pendidikan kesihatan ini kepada pasukan kesihatan sekolah di lapangan. So they will teach the children, maksudnya mereka akan mengajar, ya, kanak-kanak di sekolah ini tadi berdasarkan modul yang telah diberikan tadi. Okay, kemudian, ya, dalam kerjasama untuk memperkasakan anak-anak ini menjadi anak yang menjadi, kita kata, ejen perubahan ataupun change agent, ya. Di mana kita ada program Kementerian Kesihatan bernama Kelab Doktor Muda. Ini adalah satu kerjasama di mana Kementerian Kesihatan memberi input teknikal kepada guru-guru bimbingan di sekolah melalui Persatuan Doktor Muda. Ya, di mana murid-murid ini diajar, ya, tentang modul-modul tertentu bagi mempertingkatkan diri mereka serta memperkasakan nilai mereka sebagai seorang pendidik di sekolah. Ya, program ini berlangsung untuk prasekolah, pendidikan khas, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Ya. Okay. Selain itu, kita menyedari kepentingan kesihatan mental di kalangan murid sekolah, ya, khususnya pasca COVID ini. Ya. Sebenarnya untuk kesihatan mental ini, Kementerian Kesihatan telah lama bekerjasama dengan unit bimbingan kaunseling Kementerian Pendidikan dalam memastikan kesihatan mental murid sekolah terjaga.
Ini di bawah program Minda Sihat Sekolah ya. Dalam program ini, guru bimbingan kaunseling akan membuat saringan di peringkat sekolah di mana murid-murid yang ada masalah kesihatan mental akan diberi intervensi di peringkat awal oleh guru kaunseling tadi. Bagaimanapun, sekiranya setelah diberi intervensi di peringkat sekolah, murid ini masih lagi mengalami status kesihatan minda yang tidak baik ataupun semakin merosot, murid ini akan dirujuk kepada klinik kesihatan ataupun hospital dan mereka dibawa oleh ibu bapa untuk mendapatkan rawatan. Dan pada masa yang sama, setelah mereka dapat rawatan ini, guru kaunseling masih meneruskan bantuan psikososial ya dalam murid dalam bentuk individu ataupun berkumpulan di sekolah. So itu adalah ya contoh-contoh program yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan yang berkait rapat dengan program PIERS. So Kementerian Kesihatan ucapkan terima kasih sekali lagi kerana mengizinkan kami berkongsi dan kami berharap bahawa kerjasama antara dua kementerian ini bagi memantapkan PIERS dapat dipertingkatkan lagi pada masa akan datang. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Saidatul Nubaya binti Buang di atas penerangan itu tadi. Kalau tadi kita mendengar tentang pelbagai program kesihatan anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia yang dijalankan di sekolah secara kerjasama KPM KKM, kini saya mempersilakan Yang Berusaha Profesor Dr. Haji Luqman Elias Zawawi bin Muhammad dari Universiti Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu, Kementerian Pendidikan Tinggi, yang akan membincangkan pentingnya pendidikan berkaitan kesihatan reproduktif dan perihal seksualiti di peringkat pengajian tinggi serta peranan komuniti termasuk pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan untuk meningkatkan tahap kesedaran masyarakat terutamanya generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis kerana menjemput saya untuk sesi webinar kali ini. Dalam perbincangan pada hari ini saya akan jelaskan kepada 4 poin saja, iaitu pertama berkenaan dengan kerangka pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun PIERS. Kerangka PIERS lah. Jadi dari mana asalnya PIERS? Bagaimanakah PIERS itu dibentuk ataupun di mana? Adakah ia sekadar satu kurikulum biasa yang disediakan oleh KPM ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia? Sebenarnya kalau kita faham tentang PIERS, PIERS ini dia datang daripada pengajian maruah, pengajian kehormatan ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai dignity studies, human dignity studies. Dia ada social dignity studies, tetapi yang kita fokuskan ialah kepada human dignity studies, iaitu kajian tentang maruah manusia. PIERS hanyalah entiti kecil dalam dignity studies. Dan juga kalau kita nak melihat kepada aspek yang lebih besar, PIERS ini juga datang daripada pengajian kematangan manusia ataupun dipanggil human maturity studies. Okay? Jadi apabila kita nak melihat apabila kita melihat PIERS, maka kita faham bahawa ia adalah satu-satunya kurikulum yang digubal untuk membina kematangan seorang manusia daripada 7 tahun hingga 17 tahun. Iaitu selama 11 tahun dalam sistem persekolahan, PIERS ini cuba untuk membina kematangan seorang murid. Jadi tidak ada subjek lain yang mana yang boleh kita anggap sebagai satu subjek yang betul-betul fokus untuk membina maturity seorang manusia. Jadi apa yang kita faham tentang PIERS? Dari segi ontologinya, epistemologinya, metodologinya. Kita faham bahawa, kita percaya bahawa dari segi maruah, kehormatan itu perlu dijaga. Itu kita percaya. Itu yang membentuk kepada ontologinya. Kepada ontologi. Ontologi adalah sistem kepercayaan kita untuk membolehkan kita merasakan bahawa entiti ini wujud dan entiti ini perlu dijaga, iaitu maruah dan kehormatan itu perlu dijaga, perlu dipupuk, perlu dipelihara. Tetapi bagaimanakah untuk kita membina ilmu tentang maruah itu, tentang kehormatan itu? Maka kita lihat dari segi epistemologinya, iaitu epistemologinya ialah tentang bagaimana kita membina pengetahuan tentang yang dikatakan
sistem ataupun kesihatan reproduktif dan sosial itu yang mana di dalamnya terkandung elemen maruah dan juga kehormatan. Okey, apabila jelas kita faham tentang epistemologi, maka kita tahu bahawa bagaimanakah pendekatan yang paling sesuai untuk kita menyampaikan ilmu ini kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini kita cuba untuk melihat metodologi yang paling penting untuk kita menjelaskan tentang ilmu tentang maruah dan juga kehormatan itu melalui satu sistem pendidikan. Dan pendidikan yang kita maksud di sini adalah pendidikan kesihatan dan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun PIRS, yang mana pendidikan ini dapat memastikan maruah kehormatan manusia itu dijaga, dilindungi dan dipertahankan. Jadi ia bukanlah satu kurikulum, PIRS ini bukanlah satu kurikulum yang dibina sekadar untuk menjadikan ia pelengkap kepada keseluruhan konsep ilmu yang berada dalam falsafah pendidikan Malaysia, tetapi ia lebih daripada itu. Ia bertujuan untuk menjadikan manusia ataupun murid itu seorang murid yang matang, yang mana yang boleh membina dari segi kedaulatan diri dia sendiri. Jadi subjek ini ataupun kita panggil kursus ini ialah satu kursus yang penting, yang mana mempunyai satu kerangka ilmu yang jelas yang perlu dijadikan sebagai asas untuk kita menjadikan masyarakat Malaysia sebagai satu sekelompok ataupun sebuah masyarakat yang betul-betul faham tentang nilai-nilai kemanusiaan dan juga mempunyai maruah dan kehormatan diri. Okey, poin saya yang kedua ialah bagaimanakah PIRS ini boleh kita bangunkan seorang murid ataupun seorang manusia. Apa yang mendasarkan kepada PIRS itu? Ada 3 elemen yang mendasar yang membina kepada kedaulatan diri, kepada kedaulatan seseorang murid itu, iaitu nilai, moral dan kemahiran sosial. Apa itu nilai? Nilai itu ialah apa yang boleh diukur. Buruk baik itu nilai, jahat tidak baik itu nilai. Jadi kalau nilai itu sekadar nilai yang mana manusia ataupun murid ataupun seseorang individu itu boleh mengenal pasti buruk dan baik, tetapi moralnya dia tidak menolak dan menerima, dia juga tidak ada moral. So di sini seorang murid perlu tahu tentang nilai, perlu ada moralnya. Kalau perkara itu ialah perkara yang negatif, maka moralnya ialah murid itu perlu tahu untuk menolak apa yang dikatakan negatif itu. Tetapi apakah kemahiran yang boleh yang perlu ada kepada seseorang murid ataupun kepada seseorang individu untuk menjadikan dia faham tentang nilai, faham tentang sesuatu peristiwa. Saya bagi contoh macam ni lah. Main bola dalam kelas, nilainya apa? Baik ke tak baik? Jadi ada persepsi dia baik dengan tidak baik. Jadi sekarang kalau seorang murid itu bermain bola di dalam kelas, ada seorang lagi murid melihat kawan-kawannya bermain dalam kelas, moralnya apa? So kalau dia tidak menegur, tidak bersoal, tidak bertindak balas terhadap apa yang dilihat, maka dia juga tidak mempunyai moral. So kalau katakanlah bermain bola di dalam kelas itu sesuatu yang dianggap sebagai tidak baik, maka moralnya ialah seorang murid itu perlu tahu bahawa ini ialah yang tidak baik, tidak bermoral. Maka apakah kemahiran sosial yang mereka perlu ada? Kemahirannya ialah kemahiran untuk dia menahan diri daripada bersama-sama bermain bola dengan kawan-kawan dalam kelas. Kemahiran yang kedua ialah kemahiran mencegah kawan-kawannya daripada bermain bola di dalam kelas. Itu yang kita maksudkan bagaimana pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ini dapat membina tiga perkara yang dikatakan sebagai untuk mendaulatkan ataupun dipanggil kedaulatan diri, iaitu moral, nilai dan juga kemahiran sosial. Ini satu perkara yang jelas, yang mana pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ini cuba untuk membantu individu, murid ataupun masyarakat Malaysia supaya menjadi seorang individu yang bertanggungjawab, seorang individu yang mempunyai kedaulatan diri yang tinggi. Jadi daripada bawah tadi itu, maka dia membentuk pengetahuan yang dikatakan epistemologi. Moral, kemahiran sosial yang di bawah itu ialah di mana kemahiran sosial terutamanya
ialah apa yang dikatakan sebagai metodologinya. Tapi yang menjadi kedaulatan diri kita ialah ontologinya. Jadi dalam proses pembinaan, daripada moral, nilai moral, kemahiran sosial dan juga nilai tadi, maka di situ ada proses pengetahuan. Proses pengetahuan ini bertujuan untuk mencapai objektifnya, iaitu untuk mendaulatkan diri ataupun menjadikan diri ni seorang yang berdaulat. Maksud berdaulat di sini, self sovereignty ini ialah yang mana manusia itu perlu meletakkan diri dia, bukan merasakan diri dia, perlu meletakkan diri dia pada satu tahap yang sangat tinggi. Yang ini yang cuba disampaikan oleh Peirce. Okey, iaitu pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Okey, poin saya yang ketiga ialah apakah cabaran yang sebenarnya kita dah ready, kita dah sediakan murid daripada 7 tahun hingga 17 tahun dengan sistem Peirce. So bagaimana implikasinya apabila dia masuk ke Menara Gading? Maka kita faham bahawa ini adalah perpindahan alam. Daripada bangku sekolah ke Menara Gading, daripada alam remaja kepada alam dewasa, daripada alam peramatan kepada alam matang, daripada alam belajar kepada alam tanggungjawab, daripada alam meneroka kepada alam membuat keputusan. Jadi maknanya kita sudah sediakan kematangan. Yang kita bercakap tadi tentang kedaulatan diri dalam konteks Peirce itu ialah bagaimana kita Peirce ini membina kematangan seorang murid untuk berpegang kepada satu nilai moral untuk berpegang kepada moral berasaskan nilai yang dilihat. Jadi nilai yang ada mestilah nilai positif, moral yang ada ialah mestilah moral yang positif, maka di situ barulah kita akan dapat yang dikatakan sebagai kedaulatan diri. Jadi alam remaja kepada alam dewasa, alam bangku sekolah kepada alam Menara Gading, satu perkara yang unik. Maka di situ akan berubah. Banyak perkara berubah. Daripada kematangan ini dilambangkan dengan nombor 18. Okey? 18 tahun dianggap sebagai di mana perubahan fizikal dirinya stagnan. Maknanya sudah pun tidak boleh berkembang lagi. Cuma yang berlaku ialah dari segi apabila daripada bangku sekolah kepada Menara Gading, maka yang berlaku ialah perkembangan dari segi pendayaupayaan, intellectuality ataupun kita panggil pemikiran. Yang kedua yang akan berkembang ialah mental. Daripada peramatan kepada matang, itu adalah perkembangan mental. Okey, dan juga emosi, ya. Kalau dulu kita terlalu bergantung kepada ibu bapa atau terlalu bergantung kepada individu yang paling dekat dengan kita, apabila berlaku kepada alam, bila dia masuk ke Menara Gading, apabila dia pergi kepada pengajian tinggi, maka di sini rantaian ataupun link tadi terputus, maka yang dia ada ialah survivor diri dia. Jadi 11 tahun di tangan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, melalui sistem Peirce, melalui sistem pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ini, bagaimanakah ia akan membawa dirinya ke Menara Gading. Maka di situ pengawalan emosi dan juga penguasaan seksualiti. Kita tak boleh kata pengawalan seksualiti. Seksualiti tidak boleh dikontrol, tetapi penguasaan diri dia kepada seksualiti diri dia. Maka di sini ia akan ada beberapa cabaran. Macam cabaran percintaan luar batasan, seks bebas, perubahan identiti naluri, perubahan identiti dan juga ataupun perubahan naluri seksual. Semua sini saya nak tekankan bahawa percintaan. Apa yang dimaksudkan percintaan? Apa masalah dengan percintaan dan apa salah dengan percintaan? Jadi dalam kes percintaan, bila daripada kita dah sediakan dengan sistem Peirce untuk membina kematangan, untuk menjadikan individu itu individu yang berdaulat kepada diri dia, maka bila dia masuk ke alam Menara Gading, di sini yang satu isu yang cabaran yang paling besar ialah percintaan. Apa salah dengan percintaan? Apa masalah dengan percintaan? Percintaan ramai yang salah anggap. Ramai yang kata kalau kita letak dari segi hukum dan sebagainya, itu dosa kita kata. Tetapi yang sebenarnya percintaan itu ialah lambang. Lambang kepada kematangan diri. Apa bezanya budak 10 tahun minta kahwin dengan budak umur 20 tahun minta kahwin? Apa beza dia? So, janganlah kita merasakan bahawa percintaan itu ialah salah satu mesej yang salah kepada ibu bapa. Ibu bapa menerima mesej itu sebagai satu perkara yang salah. Sebenarnya percintaan ini itu menunjukkan berlakunya kedewasaan.
dari kematangan, daripada pramatang kepada matang, daripada bangku sekolah kepada alam menara gading. Itu percintaan itu adalah lambang kepada ataupun pertanda kepada kematangan. Maka di sini tanggungjawab dia bukan sekadar individu itu. Bagaimanakah ibu bapa dan juga kepada NGO, pertubuhan dan sebagainya untuk bersama-sama membantu yang dikatakan generasi muda ini, yang dikatakan generasi yang duduk dalam alam cinta. Tak salah mereka sebenarnya. Tetapi bagaimanakah kita dapat membantu menyalurkan kehendak, keinginan ataupun kemahuan dia tentang kehidupan yang lebih matang itu kepada satu tahap yang betul. Bukan satu tahap yang lebih baik, tapi satu tahap yang betul. Okey. Jadi poin saya yang keempat, maka di sini disebabkan peralihan kematangan itu tadi, maka kita kena sedar. Okey? Simbol-simbol kematangan itu seperti mana cinta tadi, saya tak nak mengulas tentang perubahan naluri seks. Bagaimanakah yang dikatakan kita dah didik, kita dah cuba bentuk kematangan daripada 7 tahun hingga 17 tahun, tiba-tiba bila berada dalam bangku dalam menara gading, mereka berubah dari segi naluri seks, berubah dari segi persepsi seksualiti mereka. Ada yang beralih daripada lelaki kepada wanita, daripada wanita kepada lelaki. Kenapa itu beralih? Bagaimanakah perkara itu beralih? Yang dikatakan tadi sebab ada perubahan-perubahan yang dikatakan perubahan kematangan, perubahan intelektualiti, perubahan emosi, perubahan seksualiti. Jadi ini adalah satu perkara yang tidak dapat dibendung. Cumanya tugas masyarakat, terutama badan bukan kerajaan, mesti orang kata mengambil peranan dan juga mengambil tanggungjawab, kerana masalah yang berlaku hari ini bukan disebabkan nilai lama yang kita pegang, nilai yang ortodok, tetapi disebabkan oleh perubahan teknologi yang berlaku, perubahan maklumat yang mereka terima. Jadi banyak perkara yang berlaku di dunia hari ini sudah pun merentas daripada satu sempadan ke satu sempadan tanpa kita perlu pergi ke sana secara fizikal sekalipun. Jadi perubahan-perubahan ini, perubahan nilai di sana akan memberi jejas kepada perubahan nilai masyarakat di sini. Okey, jadi sehubungan itu, untuk memperkasakan kesedaran tentang kesihatan reproduktif dan perihal seksualiti, terutamanya mereka yang berada di alam pendidikan tinggi, maka saya tak nak nyatakan secara jelas apakah bentuk-bentuk program yang perlu dibuat. Cuma saya katakan bahawa kita, sama ada badan kerajaan ataupun badan bukan kerajaan, termasuklah ibu bapa, perlu membina satu bentuk, sama ada program ke aktiviti ke apa sahaja yang mana mestilah berteraskan kepada kelompok-kelompok tertentu, target group. Dia boleh berlaku dalam program dalam komuniti, dia boleh berlaku dalam kawasan perumahan, okay? Dia boleh berlaku di penduduk luar bandar, dia boleh berlaku di penduduk bandar, asalkan apakah bentuk pendidikan dan kesedaran kesihatan reproduktif dan seksualiti itu yang diperlukan oleh kelompok tersebut. Andai kata kita menemui sekelompok yang mana sudah pun beralih alam daripada alam lelaki kepada alam wanita, yang mana pemilihan alam itu mungkin tidak berdasarkan intelektual atau mungkin juga berasaskan kepada intelektual, cumanya kesilapan dalam memilih, kesilapan dalam mengenal pasti tanggungjawab yang ada pada diri dia sesuai dengan apa yang dikatakan kedaulatan diri dia. Okey. Jadi di sini dia mungkin berlaku dalam program dalam institusi. Okey. Institusi ini termasuklah sekolah ke, termasuklah institut latihan ke. Asalkan dia merupakan satu kelompok yang dikatakan mereka yang berada dalam institusi. Di sini tidak semestinya remaja sahaja. Okey, ia boleh berlaku kepada keluarga, kepada ibu, kepada bapa, kepada abang, kepada adik dan sebagainya. So, mereka yang berada di dalam institusi ini juga perlu disampaikan mesej, perlu diberi maklumat tentang kesihatan reproduktif dan seksualiti. Yang ketiga ialah kelompok berisiko. Ini ialah kelompok yang wajib diketengahkan ataupun yang wajib kita mendekati mereka, kerana mereka ini bakal, orang kata, kalau tidak diselamatkan bakal menyumbang kepada masalah-masalah sosial lain. Siapakah mereka kelompok berisiko? Banyak. Kalau di sekolah tu kita katakan
ada golongan yang ponten kelas, ada penduduk taman tahu pun buat murid-murid ini di ponten kelas di mana. Cumanya di sini, apakah peranan masyarakat? Apakah peranan pengurusi jawatankuasa taman perumahan maksudnya, untuk membantu golongan ini supaya kita dapat selamatkan mereka, supaya mereka dapat membina kedaulatan diri mereka dengan lebih baik melalui PIAS. Sebab PIAS ini terlalu luas, daripada aspek pemakanan sampailah kepada aspek seksualiti, di tengah-tengahnya tentang pencegahan dadah dan sebagainya. So, ia adalah PIAS ni, kalau kita orang kata boleh angkatkan PIAS ini ke satu tahap, PIAS adalah satu subjek yang cuba untuk membantu negara dari segi membina kematangan individu. Jadi kelompok-kelompok yang lain yang perlu kita ketengahkan ialah kelompok di bawah hukuman. Okey. Jadi yang kebiasaannya sama ada NGO ke siapa ke, mereka hanya target golongan yang tidak bermasalah. Golongan yang dah baik-baiknya kenapa perlu bagi kesedaran lagi? Tetapi kelompok yang perlu diberi di bawah hukuman, contohnya menjalani hukuman parol, contohnya penagih dadah di pusat serenti, contohnya banduan di penjara. Ini mereka, golongan-golongan ini ialah golongan yang mana yang perlu kita dekatkan mereka, sampaikan mesej tentang kesihatan reproduktif dan juga tentang seksualiti. Bukan sekadar untuk diri dia, tetapi bagaimanakah dia boleh mencegah tingkah laku dia daripada merosakkan ataupun daripada memusnahkan orang lain. Jadi program yang ketiga ialah berkenaan dengan program rentas generasi. Kebanyakannya kita buat program, NGO ke kerajaan ke, dia buat program untuk kelompok khusus, remaja sahaja, ibu bapa sahaja, ibu sahaja, bapa sahaja. Tetapi kalau boleh, rentas generasi ini bermaksud di mana ibu, bapa dan juga anak dapat bersama-sama duduk dalam satu program untuk orang kata berbincang ataupun membentuk hala tuju bagi membantu masyarakat dan juga negara melaksanakan satu dasar ataupun satu polisi ataupun satu pendekatan yang mudah untuk memperkasakan kedaulatan diri mereka sendiri. Jadi kalau katakanlah program pendidikan dan kesedaran kesihatan reproduktif ini dilaksanakan dengan betul, dengan baik, dengan berkesan, ia dapat membina kedaulatan diri, ia dapat mengukuhkan kesejahteraan masyarakat dan akhir sekali ia dapat mengekalkan keharmonian negara. Nampak kecil sahaja PIAS ini, tetapi peranan dia dalam membangunkan modal insan di negara kita sangat besar. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik datang daripada diri saya sendiri. Baiklah, terima kasih Yang Berusaha Profesor Dr. Haji Luqman Elias Zawawi bin Muhammad di atas perkongsian itu tadi. Baiklah, untuk makluman semua, selain daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga merupakan kementerian yang turut bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melaksanakan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Dan untuk itu, apa kata kita menjemput Yang Berusaha Dr. Hamizah binti Muhammad Hassan, Ketua Unit Kesihatan Reproduktif Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, juga disebut sebagai LPPKN, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang akan berkongsi maklumat seterusnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta webinar. Saya Dr. Hamizah Muhammad Hassan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi peluang kepada pihak LPPKN untuk mengambil bahagian dalam sesi wacana ilmu secara webinar oleh bahagian pembangunan kurikulum 2020 yang bertajuk Pelaksanaan Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial atau PIAS melalui kurikulum pendidikan kesihatan. Seperti yang tuan-puan sedia maklum bahawa kita terdapat dasar yang dipanggil Dasar Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Kebangsaan atau diringkaskan sebagai PKERTI telah diluluskan pada tahun 2009. Pelan tindakan ini dibangunkan pada masa yang sama dan telah pun tamat pada tahun 2012
Walau bagaimanapun, usaha-usaha untuk melanjutkan pelan tindakan ini sedang dilaksanakan oleh KPWKM atau Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, di mana jangka masa pelan tindakan ini akan dilanjutkan kepada tahun 2020 sehingga tahun 2024. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menggunakan akronim pekerti. Walau bagaimanapun, KPM menggunakan PIERS. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, bendanya adalah yang sama, iaitu pekerti bersamaan dengan PIERS. Maka LPPKN di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga bertanggungjawab terhadap pemantauan dan penilaian terhadap semua pelaksanaan program di bawah dasar pekerti ini. Dasar ini dibangunkan untuk melahirkan individu yang berpengetahuan dan mempunyai sikap yang positif dalam bidang kesihatan reproduktif dan sosial. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman semua, terdapat 7.1 juta remaja yang berumur 13 ke 24 tahun di Malaysia, di mana mereka melalui suasana persekitaran dan kehidupan yang sangat mencabar, di mana tidak sama dengan zaman kita dahulu, di mana alam cyber yang tanpa sepadan memerlukan remaja untuk mempunyai pengetahuan dan kemahiran hidup bagi membolehkan setiap keputusan mereka tidak memberi kesan negatif kepada gaya hidup mereka, terutama dalam aspek tingkah laku seksual mereka. Kita dapati melalui kajian-kajian dilaksanakan di Malaysia bahawa hubungan seks luar nikah dalam kalangan remaja kita meningkat secara konsisten, dan terbaru pada tahun 2017 adalah sebanyak 7.3% yang dilaksanakan oleh kajian Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan juga kita dapati bilangan kehamilan luar nikah dalam remaja pun masih tinggi, iaitu sekitar 2,800 pada tahun 2018. Berdasarkan data di atas ini, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial amat penting disampaikan kepada semua murid di sekolah dan kepada semua yang di luar institusi pendidikan. Tindakan bersepadu di antara semua pihak stakeholders ataupun pemegang taruh adalah penting untuk menangani masalah ini. LPPKN dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan berbagai-bagai pendidikan kesihatan reproduktif sejak tahun 2000 lagi. Namun, kami sangat aktif bersama dengan KPM pada tahun 2012 sehingga kini. Antaranya adalah pekerti at sekolah, pekerti at IPGM atau Institut Pendidikan Guru Malaysia, pekerti at institut di institusi ataupun di college community, dan juga pekerti at PLKN, iaitu di Pusat Khidmat Latihan Negara. Dan juga kami melaksanakannya di kalangan komuniti, di mana kami pergi ke kawasan hotspot, di kawasan-kawasan remaja terpinggir, dan juga kepada pemimpin tempatan dan lain-lainnya. Sejak tahun 2011, LPPKN telah melatih 3,032 orang jurulatih dan telah memberi manfaat kepada 294,148 orang peserta di dalam program-program pekerti yang dilaksanakan di PLKN. Pekerti at sekolah yang dilaksanakan pada 2012 telah mensasarkan murid sekolah tahun 6 dan tingkatan 3, iaitu 12 tahun dan 15 tahun di sekolah harian. Modul yang kami gunakan adalah modul daripada LPPKN dan juga FRAM, iaitu sebuah badan NGO. Pekerti at sekolah juga telah dilaksanakan dengan kerjasama KPM dan juga FRAM, di mana kami telah melaksanakan berterusan daripada 2012 sehingga kini. Dan kami juga melaksanakannya di sekolah berasrama penuh di seluruh Malaysia dengan menggunakan modul Cakna Diri Remaja yang dibangunkan oleh LPPKN. Bagi setiap program pekerti yang dilaksanakan, penilaian program dibuat, iaitu melalui ujian pra dan pasca. Contoh adalah penilaian yang saya laksanakan pada tahun 2015, di mana ia menunjukkan peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap yang lebih positif secara signifikan, iaitu nilai P adalah kurang daripada 0.05. Saya ingin mengongsikan tentang program pekerti yang dilaksanakan bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu program pekerti di sekolah. Program pekerti di sekolah ini telah kita laksanakan di 150 buah sekolah harian, 60 buah sekolah berasrama penuh
dan juga 27 buah sekolah agama bantuan kerajaan dan sekolah menengah kebangsaan agama serta 50 buah sekolah sukan Malaysia. Sejumlah 725 orang guru iaitu guru sekolah, guru kaunselor dan juga penyelidik asrama telah diberi latihan sebagai jurulatih program dan seramai 17,007 orang murid menerima manfaat daripada program pekerti di sekolah ini. Program pekerti di IPGM pula berjaya melatih 80 orang pensyarah daripada 25 buah institut pendidikan guru di seluruh Malaysia sebagai jurulatih di dalam program ini. Sebanyak 2,034 guru pelatih telah melalui modul cakna diri dan modul RAM sebagai tambahan ilmu di dalam pendidikan bidang kesihatan reproduktif, di mana mereka boleh menggunakan ilmu yang mereka pelajari ketika mereka bekerja nanti sebagai seorang guru. Program pekerti institut pula, program pekerti institut ini telah meliputi 26 buah college community di seluruh Malaysia, di mana kami telah melatih 56 pensyarah daripada college ini sebagai facilitator, di mana kami juga telah berjaya memberi manfaat kepada 1,008 orang pelajar di college community ini menggunakan modul cakna diri juga. Modul ini telah memberi pengetahuan dan kemahiran untuk menghindari serta mengurangkan tingkah laku seksual yang berisiko yang boleh mengakibatkan kehamilan yang tidak dirancang, penyakit jangkitan seksual dan lain-lain aspek seksualiti dalam kalangan remaja terutamanya. Selain daripada modul cakna diri dan modul RAM, modul-modul pendidikan kesihatan reproduktif dan seksual yang telah dibangunkan LPPKN adalah modul cakna diri lelaki. Modul cakna diri lelaki ini adalah unik. Dia hanya untuk remaja lelaki berumur 16 ke 24 tahun. Dan modul yang terbaru adalah modul Mekar, iaitu singkatan kepada Memperkasa Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial. Modul Mekar adalah untuk kedua-dua lelaki dan perempuan. Modul cakna diri lelaki ini adalah unik kerana dia berasaskan daripada kajian yang dilaksanakan oleh LPPKN, iaitu kajian faktor risiko dan faktor pelindung bagi kesihatan reproduktif remaja di Malaysia, di Semenanjung Malaysia dan di Sabah dan di Sarawak. Kami dapati daripada kajian ini, remaja lelaki adalah 2 kali ganda lebih sexually aktif dan 2 kali ganda mempunyai pasangan seks yang lebih daripada 2 orang. Maka dengan hasil dapatan kajian itulah kami membangunkan modul cakna diri lelaki. Modul RAM yang digunakan bagi murid tahun 6 mengandungi topik-topik yang berkaitan tentang pemahaman tubuh badan remaja, sistem reproduktif, tindak balas seksual serta hak dan tanggungjawab seksual. Manakala modul cakna diri remaja daripada LPPKN meliputi topik-topik tentang seksualiti, nilai dan tanggungjawab seksual, kehamilan remaja, penyakit jangkitan seksual, menghindari situasi yang menjurus kepada hubungan seks. Bagi topik menghindari situasi yang yang menjurus kepada hubungan seks ni, dia adalah unik sikit kerana ia mengajar kemahiran diri untuk berkata tidak kepada hubungan seks, berkata tidak terhadap ajakan hubungan seks oleh remaja lelaki ataupun remaja perempuan. Sekarang sebab kita sedia maklum sekarang ni remaja perempuan pun boleh mengajak remaja lelaki untuk mengadakan hubungan seks. Kaedah yang diguna pakai di dalam modul ini sangat interaktif, iaitu kami mempunyai role play, kerja kumpulan, main peranan dan sketsa. Selain daripada itu, LPPKN mempunyai 19 buah pusat remaja. Pusat remaja ini dinamakan Cafe Teen dan terdapat di 10 buah negeri. 4 negeri lagi tidak mempunyai Cafe Teen dan pihak LPPKN sedang berusaha untuk memastikan bahawa semua negeri di Malaysia mempunyai pusat remaja Cafe Teen. Perkhidmatan dan aktiviti dilaksanakan di Cafe Teen ini sebenarnya berfokus utama mereka adalah kepada kesihatan reproduktif dan sosial. Di sini banyak program dilaksanakan adalah dengan kerjasama KPM, di mana aktiviti yang dilaksanakan di premis ini dan juga di outreach dilaksanakan bersama-sama dengan remaja-remaja daripada sekolah, daripada kolej-kolej swasta dan kolej-kolej kerajaan. Guru dan kaunselor sekolah juga membawa remaja-remaja yang mereka rujuk
kepada pusat remaja Kefetin di mana kita ada sesi kaunseling dengan kaunselor yang terlatih dan juga ada klinik remaja yang dihadiri oleh seorang doktor. Pada tahun 2019, LPPKN dengan punca kuasa daripada keputusan mesyuarat Majlis Sosial Negara tahun 2018 telah melaksanakan projek Kelab Kefetin. Kami telah melaksanakan rintisnya di sekolah pada tahun 2019 dan telah kami laksanakan di 30 buah sekolah. Tujuan mengadakan Kelab Kefetin ini adalah untuk memperluaskan program pekerti dengan cara Kefetin LPPKN sendiri. Dan kami dapati bahawa kelab ini mendapat sambutan yang baik dalam kalangan remaja sekolah di mana semasa rintis itu mereka menyatakan mereka suka kepada program-program yang dilaksanakan dan modul-modul yang kami laksanakan di Kelab Kefetin itu adalah sesuai dengan jiwa mereka dan mereka seronok bersama-sama melaksanakan program tersebut. Seramai 960 orang remaja telah terlibat dengan program tersebut pada tahun 2019. Walau bagaimanapun, kami memang telah merancang untuk melaksanakan Kelab Kefetin di tahun 2020. Walau bagaimanapun seperti yang sedia maklum, akibat daripada PKP, kami terpaksa menangguhkan Kelab Kefetin ini pada tahun yang akan datang. InsyaAllah lah kami akan buat pada tahun 2021, bajet pun saya sedang mencari. Akhir kata, LPPKN amat bersedia dan sangat mengalu-alukan kerjasama dengan KPM di dalam program PIES, sama ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Hamizah binti Muhammad Hassan atas perkongsian data yang begitu padat menunjukkan pentingnya PIES dalam menangani isu seksualiti. Para penonton sekalian, kita telah pun mendengar dan melihat sendiri penerangan serta perkongsian ilmu dengan input-input yang berguna daripada semua panel kita pada sesi wacana ilmu kali ini mengenai pelaksanaan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial PIES melalui kurikulum pendidikan kesihatan. Jadi, sekiranya para penonton mempunyai sebarang kemusykilan dan ingin mengemukakan pertanyaan dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini, para penonton boleh melayari www.bpk.moi.gov.my untuk pertanyaan. Sekian saja sesi wacana ilmu untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.